سيدنا محمد كريم آباء وأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم آباء وأمهات اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa barakatihi fi darin amin ya rabbal alamin. Ketiga, bid'ah yang tercela semata-mata ia adalah bid'ah yang menyalahi nas-nas kitab dan sunnah atau yang mencarikan ijma' ummah. Apa maksud mencarikan ijma' ummah? Itu mematahkan ijma' ulama. Dia Allah SWT bercanggah dengan ijma' para ulama, ulama ummah. Allah SWT Muhammad, ulama ahli sunnah wal jamaah, ijma' ulama umat Nabi Muhammad SAW. Semoga telah berlaku daripada bagai ini bagi ahli bid'ah banyak pada usul-usul agama. Usul-usul agama banyak juga mereka ahli bid'ah itu Allah SWT Muhammad berlaku bid'ah itu pada usul agama. Usul agama itu akidah, berkenaan dengan akidah. Allah SWT i'tiqad yang salah, i'tiqad yang salah itu juga bid'ah. Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Seperti mana ada orang dia berakidah, dia ada kepercayaan bahawa dia itu Nabi. Sedangkan dalam akidah kita belajar ilmu akidah tentang Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah Allah SAW Muhammad, Nabi penutup, penutup bagi segala Nabi. Dan dalam hadis Nabi SAW pun Nabi kata tidak ada Nabi selepas aku. Allah SWT, tidak ada Nabi selepas aku. Itu disahih, maksudnya Nabi itu penutup bagi Nabi Allah SWT. Dan kenapa Nabi SAW kata tidak ada Nabi selepas aku? Selepas aku ni tidak ada Nabi dah diutuskan. Kenapa Nabi tak kata tidak ada Rasul? Dan apa beza Rasul dengan Nabi? Nabi itu utusan Allah juga. Dia orang yang menerima wahyu Allah, tetapi untuk diri dia sendiri Allah SWT. Dan dia tak wajib untuk menyebarkan pada orang ramai atau pada kaum dia. Adapun Rasul, iaitu mereka Nabi juga, tapi mereka ini lebih tinggi pangkatnya. Mereka menerima wahyu daripada Allah, Alkitab, dan mereka wajib menyampaikan pada kaumnya. Allah SWT. Okay, ya? Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad, kenapa Nabi itu tidak ada Nabi selepas aku? Bukan tidak ada Rasul. Karena kalau tidak ada Nabi, syarat nak jadi Rasul mesti Nabi. Ulama kata macam ni, syarat nak jadi Nabi mesti wali, syarat nak jadi Rasul mesti Nabi. Maksudnya orang itu sebelum dia jadi Nabi, dia itu wali Allah SWT. Dan sebelum dia dilantik menjadi Rasul, mesti dia itu seorang Nabi. Bila Nabi SAW sebut tidak ada Nabi selepas aku, maksudnya apa? Bila Nabi pun tak ada, Rasul automatik tak ada lah. Sebab syarat nak jadi Rasul itu mesti Nabi. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tidak ada Nabi selepas aku. Sebab takut-takut nanti ada orang mengaku, dia kata saya Nabi. Orang kata kamu bukan Nabi, tidak ada Nabi selepas Rasulullah diutuskan. Dia akan kata, hadis kan kata tidak Rasul, tapi Nabi kata tidak ada Nabi. Dia akan petikan macam tu. Tapi bijaknya Nabi SAW dalam menyampaikan hukum, menyampaikan hadis, Nabi kata tidak ada Nabi. Maksudnya tidak ada Nabi, maksudnya orang mengaku Rasul bang kita tolak, orang mengaku Nabi kita tolak. Tapi kalau Nabi SAW kata tidak ada Rasul selepas aku, kalau orang mengaku Nabi itu masih lagi orang akan boleh terima. Kalau dia bagi hujah, dia kata Nabi hanya kata tidak ada Rasul, tapi Nabi tak kata apa tidak ada Nabi. Allah SWT macam tu. Jadi itu bijaknya
dan sempurnanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada orang mengaku nabi Allah sallallahu Muhammad, orang ini telah buat satu perkara baru dalam agama dan dia telah salah dalam akidah. Dalam akidah kita Rasulullah akhir ataupun nabi penutup dan banyak orang mengaku nabi ni banyak mengaku rasul, sampai rasul Melayu pada rasul Melayu lepas tu nak kena tangkap letak jawatan macam tu pada boleh rasul ni boleh letak jawatan mana, boleh rasul letak jawatan saat nak jadi rasul, saat tak mau jadi rasul, itu bukan rasul. Rasul ni kalau jadi sampai mati dia rasul. Jadi ada nabi, ada rasul, bahkan rasul Melayu pada, bahkan ada mengaku Tuhan pada Tuhan Harun semua dan sebagainya. Kalau ayah Pin dia tak tahu dia mengaku apa. Dia mengaku Tuhan tak? Tidak kot. Dia hanya mengaku dia kerajaan langit kot. Okay. Dia macam mana dia mengaku apa? Dia tak mengaku Tuhan lah. Dia hanya mengaku dia ni kerajaan langit, dia di langit. Ada orang kata saya pernah pergi ke langit, saya jumpa ayah Pin oleh Isa Okok Suria di langit. InsyaAllah. Senang kan? Senang. Okey. Mungkin ada kedai rokok suria kat atas tu. Okey. Dia piduk atas tu, buat apa nak ikat Isa Okok Suria di atas langit tu, di bawah, di kat sini pun boleh. Apa susah nak naik langit? Okey. Jadi maksudnya bid'ah ini, pengakuan nabi, rasul, Allah dan sebagainya, Tuhan, ini berlaku. Ini satu benda yang bercanggah dengan usul agama. Dia panggil apa? Terah agama ataupun asas. Dia panggil apa? Usul ni perdu, dia macam perdu tu, pokok agama. Okey, canggah. Dan kenapa orang nak mengaku nabi, nak mengaku rasul, mengaku wali dan sebagainya? Kerana dalam hati dia itu cinta kebesaran. Orang kalau cinta kebesaran, suka kebesaran, dia akan mengaku yang besar-besar. Tetapi tengok para nabi, para rasul sendiri, dia pun bukan nak yang besar-besar tu. Sentiasa mereka mengatakan aku hamba, aku hamba, aku hamba, aku hamba. Teringat dia rosak sikit. Tengok ada yang lain tak? Jadi Allah SWT kalau rasul-rasul, nabi-nabi sendiri mereka kata aku hamba, aku hamba, aku hamba. Ana abduhu wa rasuluh, kata Nabi SAW, aku ni hamba dan rasulnya. Nabi sebut hamba dulu baru rasul, itu hati Nabi SAW. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, aku ini Allah SWT Muhammad duduk seperti mana hamba duduk, makan seperti mana hamba makan. Nabi SAW, Nabi kata aku hamba, aku hamba. Tapi orang yang mencintakan kebesaran, mereka akan kata aku nabi, aku rasul, aku wali, aku ini, aku ini, aku ini. Mengaku raja apa dah? Saya ini keturunan Raja Kedah, saya ini keturunan Raja Sekian. Bukti dia apa? Saya ada kerih ni. Kerih tu cek balik lah, tak ada apa-apa kaitan pun dengan kerajaan Kedah ataupun raja-raja dulu. Jadi orang nak mengaku nabi, mengaku raja, mengaku sultan, mengaku keturunan itu, keturunan ini, kenapa? Cinta kebesaran dalam hati dia. Sedangkan kita diajak oleh Nabi Muhammad, diajak oleh Islam, cukuplah kita mengaku bila ni hamba Allah saja, cukup. Jadi hamba Allah saja cukup, alhamdulillah cukup. Walaupun kita dapat jabatan besar, tetap kita jadi hamba Allah. Tak perlu jadi hamba kebesaran, tak perlu jadi hamba kemasyhuran, kita jadi hamba Allah SWT. Masyhur apa? Orang tak kenal itu, Pak. Terus
Kau buka dia punya cover tu. Buka dia punya cover. Cover handphone tu buka. Cover handphone tu buka. Ni tak syar dulu. Buka cover handphone tu tutup dia. Abang toke ambil toke. Abang ambil kasut. Ni biasa. Ambil kasut. Lalu. Ambil kasut. Tak. Tekan kuat. Buka ni. Apa ni? Yang ni. Dia buka lah. Ambil kasut. Kan tak? Sebenarnya mana? Fatimah, pengen Fatimah. Kasut, ambil kasut. Okey dah. Jangan aku ada. Dengar suara anak ke? Yang jelas tu. Boleh tak? Dengar tak? Boleh. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita ulang sikit. Ketiganya bid'ah yang tercela semata-mata. Ia adalah bid'ah yang menyalahi nas-nas kitab. Itu Al-Quran dan Sunnah. Hadis Nabi SAW. Atau yang mematahkan atau mencarikan ijma' ulama'. Ijma' ulama' ummah itu ijma' ulama'. Allah SWT menyalahi ijma' ulama'. Sungguh telah berlaku daripada bagai ini bagi ahli bid'ah pada usul-usul agama. Allah SWT. Maksudnya ahli bid'ah mengadakan suatu fahaman baru yang tidak ada zaman Rasulullah. Banyaknya berlaku ini pada usul-usul agama. Usul agama apa tu? Bab akidah. Usul akidah. Contoh orang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Padahal kita mengaji akidah tidak adalah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan mengaku Tuhan berada. Dan sedikit berlakunya pada cabang-cabangnya. Itu fiqh, itu hukum-hukum. Terus, setiap orang yang tidak mendalam pada berpegang dengan kitab dan sunnah dan tidak mengerahkan daya upayanya pada mengikut Rasul, setelah demikian itu dia mendakwa bahawa dia mempunyai kedudukan di sisi Allah Ta'ala, maka janganlah kamu menoleh padanya dan menjenguknya. Itu tengok dia, melihat dia. Ini Imam Haddad pesan pada kita, bagi orang yang nak dekatkan diri pada Allah, kena hati-hati. Hati-hati sangat-sangat. Terutama orang yang kita jumpa, orang yang kita ambil ilmu, orang yang kita duduk, orang yang kita nak pegang kata-kata dia, tengok dulu dia macam mana. Kata Imam Haddad, setiap orang yang tidak mendalam, apa maksudnya mendalam, bersungguh-sungguh pada berpegang dengan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu agamalah, dan tidak mengerahkan daya upayanya, atau dia tak sungguh-sungguh pun ikut Rasulullah, akhlak Rasulullah, dia tak sungguh-sungguh ikut siapa ni, tak kira lah dia tok guru ke, dia ustaz ke, dia kawan kita ke, dia orang kampung kita ke, tengok dia tak pegang sungguh pada agama. Sembahyang pun lebih kurang kita tengok, kadang tak cukup pula 5 waktu pun, kadang tak sembahyang terus 5 waktu. Bahkan akhlak Nabi Muhammad tak ada pada dia, sunnah Nabi Muhammad tidak ada pada dia. Serta demikian itu dia mendakwa bahawa dia mempunyai kedudukan di sisi Allah. Bila tak ada semua ni, ciri-ciri ni pada dia, dalam masa sama dia buat pengakuan pula. Dia mudda'i, dia seorang pendakwa. Dia dakwa apa? Aku ni dapat laduni, kata dia. Aku ni dapat makrifat daripada Allah. Aku ni Nabi Khidir mai ajak aku. Aku ni ada kedudukan yang istimewa, kata dia. Aku nampak dalam mimpi Nabi Muhammad, Nabi Khidir mai beritahu pada aku, aku ini wali, aku ini khalifah, aku ini. Okey, dia beritahu pada kita. Tapi kita tengok ciri-ciri dari pakai seluar ni, seluar pendek.
Dari segi kita tengok dia ni semayang tak ada semayang pun. Dari segi kita tengok akhlak tak ada Nabi Muhammad pun. Sunnah tidak ada sunnah Nabi Muhammad. Makannya tak ada sunnah kita tengok. Cara jalan tidak ada sunnah. Cara bergurau tidak ada sunnah. Bahkan mengutuk orang pula lebih. Mengatakan orang tak ada ilmu macam dia ada. Orang tak faham macam dia faham. Okay, macam mana kalau kita jumpa orang macam ni? Dia kata dia ini wali. Kedudukan di sisi Allah tinggi. Ataupun dia tak mengaku wali pun. Sebab ramai orang tak mengaku wali. Tapi mengaku cara halus tu ramai. Mengaku cara halus wali tu ramai. Hampir tidak ada orang mengaku wali. Tapi yang mengaku wali secara halus tu ramai. Contoh dia kata, Allah SWT, aku walaupun tak semayang, kata dia. Itu bercanggah syariat, dia tak semayang. Tapi aku ni kalau duduk seorang-seorang, aku nampak macam cahaya-cahaya. Aku kalau duduk seorang ni, aku menangis. Dia main, dia kata, Tuhan bagilah dunia pada aku. Aku ini. Dia tak faham tak ada wali. Tetapi, dia mengaku wali secara halus, bagi orang faham. Dia kata, dia kalau kita duduk seorang-seorang baca Quran ni, rasa lain macam, sejuk lain macam, kata dia. Itu sebab apa? Mesti ada satu benda-benda yang dia akan istimewa lah. Dia duduk habang kat orang tu. Dia bagi orang faham-faham, kata dia ni kedudukan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Haddad, maka jangan kamu menoleh padanya. Jangan kamu tengok dia. Maksudnya, jangan peduli terus dia, kata Imam Haddad. Tinggalkan terus. Tengok dia pun jangan, orang macam ni. Bahaya sangat-sangat orang macam ni. Allah SWT. Tambah-tambah dia orang berilmu tetapi tidak ikut sunnah Nabi, tidak ikut perintah Allah, itu lagi bahaya. Karena disebut dalam kitab Al-Hikam Imam Abi Madian, dia kata apa? Kamu bersahabat dengan orang jahil yang tak ikut nafsu dia. Minta maaf. Kamu bersahabat dengan orang alim, orang berilmu yang ikut nafsu dia, lebih bahaya daripada kamu bersahabat dengan orang jahil yang tak ikut nafsu dia. Kita bersahabat dengan orang jahil, orang alim, orang berilmu ni, ngaji pondok ni, orang ada ilmu ni, pandai makrifat ni. Makrifat cakap semua dia. Tapi dia ikut nafsu. Lagi bahaya kamu bersahabat dengan dia daripada kamu bersahabat dengan orang jahil. Orang tak ngaji pun, tapi tak ikut nafsu. Kenapa? Orang alim kalau kita bersahabat dengan dia ikut nafsu, dia langgar perintah Allah, kita akan pegang hujah. Kita kata apa? Tok Guru pun buat. Ustaz pun buat. Ustaz pun kata subuh tak payah bangun. Ustaz pun kata sunat pendek tak apa kita pakai sebab nak bagi rendah diri kita ni. Tak bagi kata takabur. Sudah. Allah SWT. Dia mula main satu kesihatan. Dia kata kita ni kena masuk disco, kata dia. Dia ajak kita masuk disco, ustaz tu contoh lah. Tak ada lah ustaz-ustaz ke tu. Kalau ada pun orang panggil je ustaz, bukan ustaz pun. Kita disco kena pi, pub kena pi. Ya, kita kena rasa dulu tu maksud baru nanti kita ibadat betul-betul. Maksud dia, maksud ni apa? Nafsu. Dia ikut nafsu. Dan sama dia ada ilmu. Dia ni lebih bahaya kita kawan daripada kita kawan dengan orang jahil tak mengaji pun tapi tak pi pub. Mayang dia semayang. Makan tak berapa banyak pun. Bab-bab perempuan, bab-bab benda-benda ambil duit orang pun semua nak kemasyarakat dia tak mau pun. Di sini kerja. Dia semayang takat dia boleh. Semayang tu cukup lah. Semayang takat dia mampu lah. Dia tak ngaji banyak sangat. Dia jahil lah, jahil bukan orang alim. Tapi dia tak ikut nafsu. Orang ajak dia pihak, dia tak mau. Orang ajak main judi, dia tak mau. Dia ni kita kawan lebih selamat daripada kita kawan orang alim ikut nafsu dia. Bahaya. Kerana orang alim kalau ikut nafsu, kita sahabat dengan dia, mematikan hati kita, kata ulama. Mati terus hati kita automatik. Walaupun kita tak ikut perangai dia, mati terus hati kita. Satu kita tengok orang ajak kita, orang alim kita ambil ilmu, dia tu duk suruh kita ikut nafsu tak? Dia ikut nafsu tak? Khususnya syahwat-syahwat yang mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata dia ustaz, dia duk ajak kat kita, couple patuh syariah, itu tinggalkan terus. Itu mengarut dah tu. Bagaimana kita nak couple patuh syariah, masya-Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Ajak cara nak couple, girlfriend boyfriend, makwa pakwa, I love you love me. Ajak cara ni cara patuh syariah. Pegang cara patuh syariah, cium-cium patuh syariah, berjumpa patuh syariah, masya-Allah. Allah senang. Berpenyepak lah ustaz ni. No senang ke. Tak betul ya. Minta maaf, tak betul ya. Ada buat faham aku tu, tapi orang panggil dia ustaz. Oh, couple ni kita kena patuh syariah, kata dia. Dia jangan kita ni kalau mesej ni, kalau kita call kita macam ni, ini. Tak betul kan tu. Kalau jumpa ini. Tak. Kalau orang alim betul-betul, orang soleh, dia pegang ayat Quran, wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Couple patuh syariah apa? Hampiri couple pun tak boleh. Tambah nak couple patuh syariah lagi tak boleh. Kalau kamu teringin seorang perempuan, kamu kahwin dengan dia, jumpa mak ayah dia. Cara syariat. Okey, Allah SWT Muhammad macam tu.
Jadi jangan kita bersahabat, berkawan, rapat dengan orang alim yang buat maksiat. Ada bakat ajak kita buat maksiat, ikut syahwat dia. Ni kalaupun kita tak ikut maksiat dia, mematikan hati kita duduk dengan dia. Lebih baik duduk dengan orang jahil yang tak ikut nafsu dia. Kata ulama, bahaya orang alim bila ikut nafsu, kenapa dia lebih pengaruh pada orang. Bahkan orang akan pakai dalil hujah, ustaz pun buat. Ustaz kata tak apa kita pipap, kita bagi puas-puas dulu maksiat, nanti baru kita taat, kata. Alhamdulillah. Allah SWT. Sedangkan kalau ustaz betul, orang alim warak betul, Allah SWT. Nak lalu depan pak pun tak berani. Takut mati depan pak. Tambah masuk dalam pak, takut masuk-masuk. Mungkin masuk tu niat, tak apa aku try tengok buat maksiat, tengok macam mana, arak ke apa, tengok perempuan semua. Nari-nari ke apa ke. Masuk langkah-langkah mati tempat maksiat. Mati tengah nak buat maksiat. Mati su'ul khatimah, depa takut. Depa jauhkan terus benda tu. Takut murka Allah. Depa jauhi tempat-tempat yang Allah murka, takut turun murka Allah. Takut. Dan sesama depa doakan orang yang duduk dalam tempat tu lah. Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Tapi nak duduk, nak join, tidak. Tidak. Walaupun kita dengar ada ulama-ulama yang masuk ke pak, dakwah dalam pak, itu bukan martabat kita lah. Mereka pun pergi grup-grup ulama juga, 4-5 orang, semua ulama-ulama. Mereka semua amanah, taqwa betul-betul pada Allah. Masuk ni semua masing-masing tu malu pada Allah. Masuk betul-betul kuat jiwa dia, iman dia, itu lain. Allah SWT. Tapi kita ni masuk-masuk tak lagi. Alhamdulillah. Tengok lain. Itu ada tapi sebabnya tidak masuk. Yang terbaik tidak masuk. Kenapa yang pulun sangat nak masuk pub dakwah, banyak lagi tempat tapi dakwah pun? Kenapa nak takut-takut tipu dari syaitan saja. Tipu dari syaitan saja. Alhamdulillah min dzalik. Contohlah dia ada ilmu, dia kata hang kena dekati perempuan ni, kena mesej dia selalu, ambil berat pasal dia. Nasihat dia suruh semayang. Syaitan macam tu. Mula nasihat suruh semayang, suruh bangun awal perempuan tu. Kelima dia call dah. Ni patut syariah punya kepala ni. Tapi bawa kepada maksiat zina nanti. Assalamualaikum, sayang bangun tak lagi? Awak bangun tak lagi? Pukul 5 ni tahajud. Waktu ni kita tahajud, kita berzikir. Macam jin dia kalau dia main nak damping kita, dia suruh bangun tahajud dulu. Dia suruh zikir dulu. Dia suruh semayang nama waktu dulu, dia suruh sedekah dulu. Dia suruh pergi semayang masjid, duduk itikaf lama-lama masjid. Jin dia nak damping kita. Kita terima dia, kita ambil ilmu pada dia, kita jadikan dia tok guru kita. Lama dia pelingkup kita. Dia rosakkan kita. Lama-lama dia kata hang telah sampai tu tahap, tak perlu semayang, tak perlu berzikir, tak perlu bangun malam. Sebab itu orang dia panggil apa? Orang basic lah, orang yang dipanggil apa? Duduk di martabat rendah. Martabat lain, istimewa, khusus. Tak perlu semua tu kata dia. Sesat. Macam tu juga orang yang mengikut tipu dia syaitan, dia dekati orang perempuan. Tadi kita tanya kenapa engkau dekati orang perempuan tu? Kenapa kau jumpa dia selalu? Kenapa kau mesej dia selalu? Sedangkan kamu ada ilmu, mengaji. Tak, dia kata ilmu yang ada ni aku nak dakwah pada dia. Masya-Allah. Aku nak gerak dia pengawal. Aku nak tanya dia makan tak lagi. Sebab aku nak pesan dia makan ikut sunnah. Duduk hari ni keluar pergi mana, pakai baju apa hari ni, patuhi syariah, patuh ini syariah, patuh syariah. Lama-lama syaitan akan sesatkan dia. Alhamdulillah min dzalik. Orang alim macam ni jauhi dia. Jauhi dia. Okey ya. Allahumma Muhammad. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata Imam Haddad, bila kamu tengok orang tu tak pegang dengan agama, Quran sunnah tak pegang, tak ikut Nabi betul-betul, tapi dia dakwah dia ada kedudukan sisi Allah, jangan tengok dia. Jangan jumpa dia. Jangan toleh langsung pada dia, jangan pandang langsung dia. Tinggalkan terus, bahaya. Sekalipun dia boleh terbang di udara kata Imam Haddad. Sekalipun dia boleh terbang. Allah senang. Abang kau naik kasut. Kita tengok. Naik kasut. Kasut. Tengok. Tak ada. Nak kita. Kita tengok. Abang kunci. Abang kunci. Kunci dia. Kunci tu pintu. Dia masuk. Kunci. Okey. Api minta kunci kat Umi. Walaupun dia boleh terbang di udara kata Imam Haddad, jangan kamu tengok dia, jangan kamu pandang dia, jangan kamu duduk dengan dia, tak boleh. Sebab apa? Dia telah tak ikut agama Nabi, tak ikut akhlak Nabi, tak ikut sunnah Nabi SAW. Yang ikut dia. Allah SWT. Walaupun dia boleh berjalan atas ayam kata Imam Haddad, dia tak semayang mana pun, aurat tertutup mana pun, pergulan bebas dia amalkan. Dalam masa sama kita boleh tengok dia tu, dia kata dia kedudukan si Allah, dia buktikan dia kata dia. Aku ni bukan orang biasa-biasa kata dia. Aku ni Nabi Muhammad lantik ni. Khidir lantik aku ni. Nabi Khidir lantik aku apa semua. Dia tak percaya tengok aku berjalan tahyang. Jangan ikut dia baru boleh berjalan tahyang kata Imam Haddad. Hanya itu adalah Allah, bukan benda sebenar dia dapat.
Allahumma salli Muhammad. Okey ya. Dan dilipatkan baginya jarak perjalanan. Walaupun dia ini dapat apa? Dia dapat langkah 6 langkah sampai tu tempat. Langkah 6 langkah sampai Mekah. Langkah 6 langkah sampai Amerika. Langkah 6 langkah sampai Tokyo pergi tengok Olimpik. Contoh. Jangan ikut dia. Sebab dia gunakan rumah pergi tengok Olimpik. Nak buat apa? Orang pergi tolong, orang pergi jihad apa semua. Tolong apa semua. Dia pergi Olimpik. Allah senang amat. Okey ya. Bahkan dia mencarikan bagi adat-adat. Dia cari adat. Dia makan kaca, dia makan paku, berjalan atas api, dia bakar tangan. Allah senang. Dia makan racun, semua tak mati. Ambil pedang, tikam tak tembus. Semua perkara mencari adat kita tengok. Allah senang. Okey ya. Allah, hujan tak basah. Allah senang. Hujan tapi tak basah. Oh, kita tengok ni cari adat banyak dah ni. Tapi satu problem dia ni, dia tak ikut Quran, tak ikut sunnah. Tak ikut akhlak Nabi SAW. Tak ada ciri-ciri dia orang soleh pun. Cuma dia ada keluar biasaan saja. Dan dia mengaku saya dia wali. Mengaku saya dia ada kedudukan sisi Allah. Jangan tengok dia. Jangan lihat dia. Jangan ikut dia, kata Imam Allah Al-Haddad. Maka demikian itu kerap berlaku pada syaitan-syaitan dan tukang-tukang tilik. Kata Imam Haddad, Allah senang. Jalan atas yang terbang di udara ataupun 6 langkah sampai tu tempat. Maksudnya pergi ke timur dan barat ni sekelip mata saja. Kata Imam Haddad, Abang, mana kunci? pergi tengok kau. Kucing keluar, pergi tengok kucing keluar. Pergi mari masuk. Tengok. Kunci. Jadi Allah SWT Muhammad jadi kata Imam Allah Al-Haddad, Allah SWT Muhammad, pergi satu tempat yang jauh ataupun timur dan barat sekelip mata itu, syaitan berlaku pada dia tu. Apa boleh biasa sangat boleh pergi tempat sekelip mata tu? Apa hebat sangat kita langkah-langkah selangkah ke 6 langkah sampai ke timur, sampai ke barat. Sampai ke Beijing, sampai ke Tokyo, sampai ke itu, sampai ke ni. Apa hebat sangat? Kata Imam Haddad, kenapa syaitan macam tu? Syaitan dia pergi ke timur dan barat sekelip mata. Iblis, dia lagi cepat, lagi laju pada kita. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kata Imam Junaid, Allah senang, atau Imam Abu Hasan, Imam Abu Yazid Bustami. Imam Abu Yazid Bustami kata apa? Kalaulah Allah senang, kalaulah Allah senang dapat pergi ke suatu tempat dengan sekelip mata itu tanda orang tu dekat dengan Allah. Kata Imam Abu Yazid Bustami, nescaya iblis lah orang paling dekat dengan Allah. Dia lagi laju lagi. Kita nak kena langkah dulu baru sampai satu tempat. Dia sekelip mata timur dan barat. Iblis lagi laju. Jin, syaitan lagi laju. Kalaulah kita ada buat ukuran, kata dia ni kalau boleh langkah sampai satu tempat. Kita pergi simat contoh. Kita nak bayar, kita beli barang. Kawan kita duduk depan kita. Duduk belakang kita tengok. Dia tengah beli barang. Kita bayar, kita balik. Elok-elok kita balik, keluar kereta. Dia sampai dah depan rumah dia. Kita sampai macam mana ni? Jangan kagum lagi kita Imam Haddad. Kalau ini tak ikut sunnah Nabi, akhlak Nabi, syariat Nabi, semayang apa semua. Kenapa kalau kamu diukur kata orang ni boleh pergi satu tempat tu cepat, itu tanda dia dekat dengan Allah. Maksudnya iblis paling dekat dengan Allah. Dia kena dia lagi laju lagi. Itu bukan ukuran dia. Agama ni bukan kita nak keluar biasaan. Okey. Bahkan kata Imam Sya'rani, kalau berlaku satu luar biasa pada seseorang, kamu rasa kagum dengan diri dia, kamu rasa hebat dia, itu bukan karamah. Sama ada sihir ataupun istidraj. Sihir tu apa? Dia pakai bantuan jin. Allah SWT. Ada dia kalau nak berjalan tahiyat, Sami pun boleh buat, minta maaf sebut. Seorang kita ada kawan seorang, kenalan lah, dia masuk Islam. Dia pernah duduk 5 agama. Setiap agama dia masuk, kalau Kristian dia dipadri. Kalau ni lah Buddha ni, dia jadi Sami. Maksudnya dia ni mengaji sungguh. Ambil betul ilmu. Betul-betul wali lah. Betul-betul mengaji betul. Okey ya. Bila dia masuk dalam apa dia panggil apa agama lain, untuk Buddha dan sebagainya, dia kata aku ni pi belajar sampai tahap dia kata kami ni ambil satu ilmu boleh duduk atas sungai tapi tak tenggelam. Jalan atas sungai biru tu tak tenggelam. Dia kata macam mana kami buat? Kami menyeru jin
panggil jin, panggil tuk apa semua ni. Dan jin tu lah yang pegang, dia kata kakiku di bawah dan aku tak tenggelam, kata dia. Memang berlaku sungguh. Ada gambar dia tunjuk siap. Dia duduk atas sungai gitu. Tak tenggelam. Memang kita tengok. Dia kata apa? Sebab dia dah suruh jin, dia dah ambil bantuan jin. Jin pegang bawah, dia kata dia. Jadi kata Imam Sya'rani, kalau kamu tengok satu luar biasa berlaku pada diri seseorang dan kamu rasa kagumnya kepada diri dia, itu bukan karamah, itu sihir pakai jin, bantuan jin, atau istidraj. Istidraj tu apa? Imam Haddad akan sebut. Allah bagi kat dia tu sebab Allah nak hancurkan dia, Allah binasakan dia, nak jauhkan dia lagi dengan Allah. Contoh dia dikir contoh. Dia nak karamah. Aku nak terbang, nak jalan tahayang. Lepas tu lepas dikir 40 hari, dia pergi atas sungai Kedah Dia pergi belakang Tanjung Chali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terjun. Oh, tenggelam lagi, tak edit lagi, 40 hari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak tenggelam lagi, 40 hari lagi. Sampai satu hari, dah bila dia berkehendak sangat, dia zikir di masa-mata, aku nak karamah, aku nak tunjuk ke orang, nak selfie, kata aku ni berjalan tahayang, contoh. Tunjuk kata aku ni bukan orang biasa-biasa kat orang kampung aku, contoh. Dia nak sangat, kehendak daripada dunia pada benda-benda yang tak diridai oleh Allah. Dia bukan nak Tuhan, tapi dia nak keluar biasaan. Yang orang macam ni, orang bahaya sangat-sangat, tujuan tak betul. Akhirnya Tuhan bagi juga pada dia sebab apa? Allah nak binasakan dia. Nak sangat, kata Tuhan aku bagi, tapi hang tak dapat aku. Hang tak dapat syurga aku. Rahmat aku tak dapat. Tapi dunia engkau dapat. Masyhur engkau dapat. Aku engkau tak dapat. Allah bagi. Lagi-lagi dia lepas dia buat, dikit-dikit lagi, terjun, tak tenggelam atas sungai. Belakang Tanjung Chali tu. Jalan. Lebih baik kita naik bot, duduk tepi dia. Abang dia berjalan penat, baik naik bot lagi bagus. Faham tak? Kena abang dia tu. Hang zikir sampai setahun anak berjalan atas sungai. Kami bayar RM20 naik bot. Tak payah zikir sampai bertahun-tahun, susah payah. Sampai yang tak apa nak makan apa semua. Kami makan semua sedap, jalan rata, zikir pun tak apa banyak. Allah senang. Tapi kami naik bot lagi senang daripada jalan atas sungai, letih berjalan. Naik bot kan lagi bagus, tak letih, duduk atas bot. Siap orang bawa kita lagi. Kami lagi hebat, kami lagi karamah lagi tinggi pada hang. Hanya RM20, tak perlu bertahun-tahun zikir. RM20 saja. Dia naik ronda satu sungai. Okey, dia berjalan tu, kalau berjalan mungkin dekat tak boleh berjalan tu sungai. Tak letih, tak larat. Oh, hebat sangat tu berjalan tahayang. Pas tahu tu kan. Okey ya. Kalau kita berzikir-zikir nak terbang daripada terbang. Sampai tonton makan tu tak mau makan bertih contoh. Nak terbang daripada udara. Satu hari dia terbang. Kita beli terbang tiket TKL baru RM40. Kalau promosi RM59, kadang RM100. Waktu dia khabar dia hang terbang. Kita pergi beli tiket, kita terbang. Tu kalau boleh kat tingkat kita terbang tu abang ada. Kami hujan tak kena, kalau petir tak kena, ribut tak kena. Hang kalau hujan petir ke apa ni, hang nak terbang ni kena petir mati hang. Kami duduk dalam ni relax, siap boleh makan, siap orang layan lagi. Nak minum apa? Teh? Apple? Kamu siapa layan kamu? Kita terbang tu lagi kau rumah lagi tinggi lah abang ada. Okey, tak perlu cari semua tu. Tak perlu Apa yang hebat sangat tu? Dulu wali-wali yang Allah bagi pada mereka, bukan tiap-tiap hari duduk terbang, duduk jalan tahayang, tak. Allah, sebab dulu zaman kuat sihir. Jadi bila mereka nak dakwah pada ahli sihir ni ada yang setengah mereka, selagi mana orang yang dakwah mereka tak ada kehebatan, tak ada keluar biasaan, mereka kan nak ikut. Mereka tak percaya. Allah zahirkan karamah pada diri para wali. Zaman dulu orang main sihir, dalam dulu dia perkuat ilmu hitam dan sebagainya. Akhirnya wali songo apa semua, Allah zahirkan karamah. Orang tunduk. Oh ni macam tu. Seperti mana ahli sihir dalam Quran di zaman Firaun ahli sihir. Waktu tu Nabi Musa nak patahkan nak dakwah, nak bagi ahli sihir ini kembali pada Allah, dia buat apa? Dia buat benda luar biasa juga. Waktu mana Sayyidina Musa dipanggil oleh Firaun, dia panggil ahli sihir yang paling kuat lawan Allah SWT. Bila ahli sihir lemparkan tongkat depa jadi ulang kecil. Besar mana tongkat depa, besar tu lah ulang depa. Nabi Musa Allah perintahkan, lemparkan tongkat kamu wahai Musa. Musa lempak jadi ulang yang sangat besar. Dan ulang tu ulang betul, bukan tongkat. Kalau ahli sihir dia lempak tongkat, dia sihir mata orang bagi nampak ulang. Padahal bukan ulang tentang tongkat lah. Sihir mata kita, dia trik mata kita. Dia panggil silap mata, dia silapkan mata kita. Dia trik mata, dia sihir mata. Syaitan dekat situ main. Bagi nampak macam tu. Yang Nabi Musa ni lempak tongkat bukan dia sihir mata orang. Nabi-nabi tidak sihir, nabi-nabi dapat mukjizat. Bila lempak tongkat jadi ulang sungguh, ulang betul. Bukan tongkat tu nampak macam ulang sungguh. Ulang tu besar. Dan makan yang orang nampak ulang ni, yang kecil ni, makan.
akhirnya bertaubat dan masuk Islam ikut Nabi Musa, ahli sihir Firaun. Nampak? Oh, ni lagi hebat. Bahkan dia berkata, ini bukan sihir biasa-biasa. Ini sihir tak boleh jadi macam ni. Ni mesti daripada Allah ni. Tunduk. Sebab sihir pun takkan boleh capai macam tu, kata dia, Pak. Ilmu sihir. Tunduk. Akhirnya dia berkata, kami beriman kepada Allah sekalian Tuhan sekalian alam. Waktu tu Firaun kata, kenapa yang kamu beriman kepada Tuhan selain aku tanpa minta izin aku? Oh, kena minta izin pula ni. Kena minta izin dulu. Dah kami percaya pada Allah. Silakanlah kau nak buat apa pun, kami tak akan bertawakal pada Allah, kami akan bersabar juga. Yang penting kami tak akan keluar daripada agama Allah, ikut Musa alaihi salam. Waktu tu kata kata Firaun, aku akan salib kamu. Aku akan potong anggota kamu bersilang. Kanan ni putus ni, kaki belah kiri. Itu yang aku akan salib kamu. Buatlah apa pun, kami serah pada diri kami pada Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan mati syahid. Itu keluarbiasaan tunduk. Jadi macam tu tapi zaman kita ni keluarbiasaan dah kurang. Dah tidak berlaku, jangan sangat berlaku, kerana orang zaman lah ni dia tak utamakan benda-benda pelik tu. Orang lah ni dia lebih tumpukan pada ilmiah, nak ilmu, nak perbahasan ilmu. Siapa perbahasan dia lebih detail, lebih mudah difahami oleh masyarakat, orang takkan terikut orang tu. Orang lebih tengok pada sijil, pada keilmuan ustaz tu, kepada kebijaksanaan dalam mengulas isu. Daripada situ orang akan ikut, orang akan terpengaruh dengan pendakwah. Zaman dulu tak, orang tak tengok ilmu, orang tengok keluarbiasaan. Jadi setiap ulama yang Allah utus setiap zaman itu bersesuai dengan zaman dia. Macam nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, Allah utuskan sesuai dengan zaman dia. Sesuai dengan zaman dia. Contoh Nabi Musa, Allah utuskan zaman dia, dia boleh berlaku benda-benda macam tu. Kenapa? Zaman tu memang Kasut. Kunci. Jadi Allah SWT Muhammad. Apa? Allah SWT Muhammad. Zaman Nabi Musa tengok keluarbiasaan macam tu. Zaman Nabi Isa dia boleh berubat. Kelebihan dia berubat. Kerana zaman itu ada juga orang yang mereka orang pada zaman itu lebih berhajat, lebih ikut orang yang pandai berubat. Zaman tu mungkin penyakit apa semua. Zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi lebih kepada apa? Lebih kepada ilmu, lebih kepada Quran yang kata-kata sangat indah. Kenapa? Orang Arab pada waktu itu mereka lebih mudah terpengaruh dengan orang yang pandai syair, pandai bahasa, indah kata-kata. Kebiasaan orang Arab. Tanah Arab tu dia lebih suka pada orang yang pandai bercakap petah ataupun kalam atau bahasanya tu indah-indah, halus. Dapatkan pengaruh. Lepas tu Nabi diutuskan, diberi Quran, dan ramai orang terpengaruh dengan Al-Quran waktu tu. Dapat pengaruh bahasa Quran. Okey ya. Allah senang sikit lagi ya. Jadi maka demikian itu kerap berlaku pada syaitan. Syaitan pun boleh berjalan atas berterbang ataupun tak. Mana kasut? Pi tanya Umi ya. Fatimah pi cari kasut bang. Kita mau pergi cari. Kacau pi Umi. Pintu banyak depa buat kat rumah. Nanti yang otak masuk. Jadi Allah SWT Muhammad, syaitan pun boleh buat, dan tukang-tukang tilik dan tukang-tukang ramat. Jadi kalau kamu tengok rasa kehebatan orang tu, laku keluarbiasaan, rasa hebatnya dia ni, ilmu dia mesti hebat. Dia mesti damping jin paling hebat, kita rasa begitu kat orang tu. Itu bukan karamah. Tapi kata Imam Sya'rani, bila berlaku satu luar biasa pada seorang alim, pada seorang soleh, kamu rasa itu adalah keistimewaan Allah yang Allah bagi pada dia, dan menyebabkan hati kamu tu rasa hebat Allah, kerana Allah zahirkan keluar biasaan daripada diri wali dia. Waktu tu itu karamah. Contoh ulama-ulama dulu, Wali Songo dan sebagainya, wali-wali terdahululah. Allah SWT. Karamah yang Allah zahirkan pada diri dia menyebabkan masuk Islam, itu karamah.
Tapi berlaku satu luar biasa pada diri wali, diri orang soleh. Orang lah pandang dia soleh contoh. Berlaku luar biasa. Bukan orang nak ikut agama dia. Orang ini macam sembah dia pula. Jadi macam nak ilmu dia saja. Syok duduk dengan dia sebab dia luar biasa saja. Tapi bukan nak ikut agama dia. Itu bukan karamah. Karamah ni bila keluar, orang tunduk pada agama. Orang ikut Nabi Muhammad. Orang percaya, iman lagi kuat pada Nabi SAW. Lebih percaya pada agama ni. Karamah. Seperti mana ada guru kita seorang cerita, dia kawan dia pun pernah pergi dakwah, dua orang kawan dia pernah pergi dakwah di satu pendalaman di Indonesia. Tempat tu tempat Tok Batin lah, orang asli macam ni. Depa ni jenis nak benda-benda luar biasa ni. Allah SWT. Depa jenis memang damping jin apa semua nak luar biasa saja baru depa tunduk. Dua orang ni pergi dakwah. Depa dua orang kawan. Bila masuk satu kampung dalam, kampung orang asli dalam hutan sana nak dakwah pada depa. Bila sampai ke Islam pada ketua-ketua dia, pada orang di sana, dia berkata, kami akan percaya pada kamu, percaya pada Tuhan kamu, percaya pada agama kamu. Kalau kami ambil pedang kami, potong kat tangan kamu, tak putus. Ketua dia beritahu kat pendakwah dua orang ni. Dia kata, kamu jangan balik lagi. Malam ni, tidur dulu di sini. Esok pagi aku akan himpun dengan semua orang di sini, masyarakat aku lah. Kita akan buat satu pentas, duduk atas tu, kamu letak tangan, aku akan potong tangan kamu. Kalau tak putus tangan kamu, kami semua masuk Islam. Ni zaman kita ni. Zaman mana zaman kita? Hidup lagi orang semua ni pendakwah ni. Tapi kalau putus tangan kamu, agama kamu penipu, kami tak akan ikut. Tak betul Tuhan kamu. Tak betul. Malam ni tidur. Dia bagi satu tempat tidur. Ustaz ni tidur. Tidur. Dia jaga dalam 3-4 pagi. Kawan dia sebelah lari lah. Cuba awal lagi. Awal tu, kita dakwah ni, kita nak perjuangan ni dakwah ni tanggungjawab Nabi SAW. Ini perjuangan Islam, kita sanggup mati mentahkan. Oh, insyaAllah. Akhirnya, bila laku ujian tu, kawan lari tengah malam. Lari kawan dia. Lari balik. Tinggal dia seorang. Allah SWT. Bila dia tinggal dia seorang, dia tawakal pada Allah SWT. Ini wali juga lah maksudnya. Tawakal pada Allah. Tak apalah kawan dia, tak apalah Allah dah. Dia tak lari. Kenapa? Dia tak mau nama agama ni jadi hina dan akan dipermainkan oleh orang. Kalau lari, orang kata, lah, pendakwah Islam. Apa dia ni? Lari. Penakut. Kata Tuhan mereka boleh jaga mereka. Kata, hebat sangat agama ni. Allah SWT. Dia tahankan. Duduk. Walaupun ketang. Walaupun macam-macam perasaan. Akhirnya esok pagi, dihimpunkan semua masyarakat. Ramai orang. Ratusan orang ataupun ribu orang. Duduk. Diletak dia atas pentas. Dan dia punya ketua tu buat pulang pedang sangat tajam. Dia beri tangan. Kalau tak putus kami ikut, semua kami akan Islam. Dia abanglah kat masyarakat dia, kalau tak putus, dia betul kita ikut Islam dia. Allah SWT. Waktu ni, dia cerita pada guru kita, kawan guru kita ni cerita pada guru kita, dia kata apa? Waktu ni hati dia sepenuhnya berserah pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku dah tak ada dah, aku tak mau fikir, aku serahlah pada kau, nak jadi apa jadilah. Tak tahulah semua atas kehendak engkau. Habis, bulat hati. Pejam mata, bulat hati, tak ingat, diri dia tak ingat, keluarga dia tak ingat, apa dia tak ingat dah. Pedang tu pun dia tak ingat dah. Allah sepenuhnya, habis dah. Fanak lah, kalau pasal dia fanak lah. Dia angkat, tak putus. Dan dia cerita, waktu tu dia tak boleh nak cerita macam mana kesedapan dia dengan Tuhan. Tawakal pada Tuhan, dia rasa betul-betul mana. Habis dah. Betul-betul tawakal tu. Tak putus. Semua masuk Islam. Di Indonesia. Jadi kadang-kadang Allah zahirkan kebiasaan pada diri seorang wali. Allah nak jadikan manusia tunduk pada agama Allah, tunduk pada Allah, rasa keagungan Allah SWT. Itu baru karamah betul. Tapi setakat dia buat benda luar biasa, dia habaq ke orang, hamba tengok, mana ada orang macam aku. Aku di kampung ni macam ni. Orang pun kata, hebat. Bukan karamah. Sihir. Ataupun istidraj. Kalau karamah, wali tu pun buat, dia pun tak sedap. Allah yang zahirkan. Bahkan dia takut pula bila sedap. Bila dia tahu benda tu berlaku, dia takut. Takut dia jatuh, takut dia sombong. Takut hati dia berpaling kepada Allah, takut. Bahkan kata Tuan Rifai, ada setengah wali yang dapat karamah, minta pula pada Allah, ya Allah tutuplah karamah ni, aku tak mau ambil balik. Sebab ni bukan tujuan ibadat aku. Aku takut paling hati aku. Aku nak engkau saja. Bukan nak benda-benda pelik-pelik, nak engkau saja. Itu wali-wali. Tuan Rifai kata ada wali-wali ibadat zikir bersih hati mereka, terbuka hijab. Nampak macam-macam dekat orang, nampak itu, nampak ini, nampak baca hati orang apa semua. Dia minta, ya Allah tutup, aku tak mau semua ni. Aku takut kuasa lebih baik pada orang. Wali. Kita siap scan lagi orang. Scan atau orang tu pakai t-shirt dalam warna merah kan. Dia tak ada warna putih, malu saja scan tak jadi. Okay. Ni wali buat malu saja ni. Okay. Teka tak betul.
Okey jadi macam tak payahlah. Kita duduk tengok orang, sangka orang lebih baik itu sudah. Itu perasaan wali-wali macam tu. Okey. Maka demikian itu berlaku, kerap berlaku pada syaitan. Syaitan boleh buat pergi sana sini. Dan tukang-tukang tilik, maksud dia apa? Orang ahli sihir ni boleh buat benda pelik-pelik ni. Boleh buat. Dan tukang-tukang ramal. Dia ikut niat kita. Imam Haddad abang siap-siap dah. Jangan jumpa orang macam ni. Jangan pandang dia. Jangan ikut dia. Syariat tak ikut, tapi luar biasa ada diri dia. Jangan ikut. Ini macam syaitan saja. Penipu orang semua ni. Penipu. Allah Muhammad. Saya pernah jumpa seorang, kita habang kat dia. Kata, guru hampa ni tak pernah nak kena. Dari sisi syariat, dia bercanggah. Sebab dia kata, ilmu yang dia ajak ni bukan dia ambil pada seorang guru. Dia ambil pada mimpi. Sedangkan nak ajak orang, nak dakwah orang, nak bawa orang pada Allah, mesti kena ada asas, kena ada basic, dan kita mesti ditarbiah oleh guru sebelum tu. Baru kita tahu macam nak tarbiah orang, sebab kita ditarbiah. Allah Muhammad. Kita dididik, baru kita boleh mendidik. Tapi dia nak tarik orang ramai, dan kami tengok tak betulnya, sebab dia kalau nak bagi satu ilmu yang dia kata ulama mana pun tak ada ilmu tu, dia akan buat macam seminar ataupun satu program. Siapa nak masuk untuk sahkan iman dia, untuk dapat ilmu yang luar biasa ni, kata dia, mestilah kena bayar seorang 500. 100 ramai dia dapat ubah. Tapi ramai ikut dia. Kita ilmu ni tak ada orang lain, dia ada zaman ni. Dan dapat terus daripada mimpi dia. Pada orang itu dapat, pada ini. Sanad tidak ada. Bahkan bila kita tegur anak murid dia kata apa? Jaga-jaga, kata dia. Dia kata kat guru kami. Guru kami ada karamah banyak, kata dia. Dia kalau dia boklok tongkat dia boleh buat macam-macam. Dia kalau buat ni, apa ni kita tak, benda apa ni? Kita ikut seorang ulama bukan sebab karamah dia, sebab ilmu dia. Sebab alim dia, sebab soleh dia, wali dia, sebab dia tu taat pada Allah tu saja. Kan sebab dia boleh buat benda pelik-pelik apa semua. Sebab ahli sihir boleh buat, syaitan boleh buat, jin boleh buat. Dia terpengaruh, maksudnya terpengaruh dengan benda pelik-pelik. Memang dia boleh buat benda pelik. Dan anak murid dia jadi kagum, jadi tak mau tinggal dia, jadi walaupun bercanggah syariat nak ikut juga. Kerana satu dia kata tok guru depa ada karamah. Apa? Tu syaitan iblis buat lebih hebat lagi, kenapa tak ikut iblis? Boleh buat lagi dahsyat lagi, ikut iblis lah. Kalau nak ikut orang sebab luar biasa. Itu bukan sebab luar biasa. Ada orang nak ngaji seorang ustaz, dia tengok. Aku nak tengok. Sebab ada orang kata kalau wali, ni ulama lah kata kalau orang tu wali besar lah. Kita makan buah masam depan dia, jadi mana? Kalau wali besar lah. Dia sambil-sambil dia nak pergi mengaji, duduk depan ustaz tu, duduk depan tu, dia buah pelam masam dalam buket dia. Kalau ustaz tak perasan, dia buah cepat-cepat. Bapak, Allah masam saya bukan wali. Keluar dari majlis, tak pergi dah ngaji. Akhirnya dia jumpa seorang, dia tengok, orang ni macam lain macam. Makan jalan, mana? Rupanya jin yang buat maneh tu. Rupanya bomoh dia ikut, bukan orang alim. Sesat dah. Jadi kata ulama, jangan kamu nak cari guru, kamu nak yang luar biasa. Yang makan paku, makan kaca. Sebelum mengajak ilmu ni, dia kata tu sabuh ayat alam ni, saya nak makan kaca ni. Saya nak minum paku. Minum paku, minum kaca. Ni baru wali betul. Bukan. Wali bukan macam tu. Wali ni orang istiqamah, hati dia dengan Allah, siapa pun tak tahu. Hati dia dengan Allah. Okey, hati dia dengan Allah Subhanahu. Zahir dia ikut syariat, ikut Nabi, ikut akhlak, ada baik. Tolong orang ni apa semua. Okey jadi jangan kita syekh saya peringat, kalau hati kita tak betul nak cari tok guru, nak buat ibadat ni hati tak betul, jumpa orang tak betul. Contoh, dah ada lah hati, aku ni nak cari tok guru, ajak aku ibadat, ajak zikir, bagi ijazah, sebab aku teringin nak jadi macam ni, teringin nak ini, teringin nak berubat contoh. Teringin aku nak makan paku, nak makan kacau, berjalan atas api tak terbakar. Dia mesti Allah lorongkan dia, Allah uji dia, Allah lorongkan dia jumpa orang-orang yang buat pelik-pelik, yang sesat. Sampai dia ingat inilah mursyid aku. Inilah mursyid aku. Allah Muhammad. Okey, jadi Allah Muhammad. Tapi orang yang nak betul-betul Allah akan lorongkan dia bertemu dengan ahlillah, wali-wali Allah ni yang soleh ni. Dan bila dia tengok wali tu tidak ada karamah dan sebagainya, dia tak peduli pun. Kita bukan nak keluar biasaan aku ngaji dengan dia. Aku nak dia bimbing kepada Allah. Dia dengar kalam guru tu, dia tengok guru tu, dia didik oleh guru tu, menyebabkan hati dia banyak ingat Allah, perbaiki makin baik dia kata ni lah guru aku cukup. Dia bawa aku ingat Allah sudah. Okey. Dan sebelum tu kita kena tanya juga. Kata Syekh mengajak kitab kan, Syekh ambil pada siapa? Ilmu. Sanad mana? Dia kena cerita sanad dia, guru dia siapa? Dia kena mana? Dia tak boleh kata saya ni dapat mimpi sebenarnya. Jangan mengaji orang macam ni. Dia kata saya tak mengaji mana? Tapi ada tu sehari tu saya duduk zikir la ilaha illallah, la ilallah. Ada seorang mai.
Bercahaya kata dia. Pegang dada saya, pegang kepala saya. Terus saya faham ilmu. Jangan mengaji. Bahaya. Kalaupun betul dia dapat untuk diri dia saja, bukan untuk bimbing orang. Kan dia tak pernah dibimbing, macam mana nak membimbing? Contoh senang saja kata Habib Omar. Doktor pakai bedah jantung. Dia tak pernah dapat ilmu daripada pakar bedah dan tak pernah pakar bedah tu didik dia buat praktikal bedah jantung orang. Pakar bedah tak buatlah, dia kata hang bedah macam ni, hang tarik ini, hang kena buat macam ni, oksigen kena ini tak boleh lambat, kena ini. Dia dapat daripada mana? Dia tahu dapat sendiri. Kita kata hang nak bedah jantung aku, hang dapat sendiri, dapat daripada mana? Dia tahu aku tak ngaji mana pakar. Aku baca buku bedah jantung. Baca mai aku nak bedah jantung hang. Bagi tak? Dia tu tak ada guru, saya tak ada guru. Saya dapat sendiri, kita dapat macam mana? Dia beli buku-buku bedah, dia baca, dia nak bedah dada kita, bagi tak? Tak bagi. Macam mana kita ni bagi diri kita untuk orang didik padahal dia tu tak ada guru? Dia baca sendiri ataupun dia hanya buat pengakuan aku dapat dalam mimpi. Cuba seorang doktor pakar, dia kata dia doktor pakar jantung, nak bedah jantung kita, sakit jantung. Kita doktor ni ambil sijil mana? Pakar mana? Ajak doktor, pernah praktikal tak? Dia tak pernah semua. Tapi datang satu doktor wali dalam mimpi saya, dia ajak saya cara bedah. Bagi tak jantung kita? Saya dapat dalam mimpi kita ada cara bedah orang. Bagi tak? Tak bagi. Allah SWT Muhammad. Kenapa? Dia tidak pernah dididik oleh pakar sebelum tu macam mana dia yang dipakar. Itu ahli agama macam tu. Kalau dia tak ada guru murabbi mursyid dia, macam mana nak mursyid kau, nak jadi mursyid pada orang? Tak boleh. Kata guru kami, dia ni seumpama seekor ayam saja. Macam ayam lah kalau bahasa kita. Dia seekor ayam tapi dia impikan bila dia bertelur tu, yang menetas tu, dia dapat tu anak harimau. Dia ayam, dia nak menetas daripada dia tu anak harimau. Dia tak mau ditarbiah, dia tak mau mengaji apa semua, tapi dia nak ada anak murid, dia nak tarbiah orang. Dia nak anak murid tu jadi orang hebat-hebat. Padahal dia tak hebat, dia tak mau ditarbiah ikut nafsu. Seolah dia ayam, dia nak beranak ada tu, yang bertelur tu, yang menetas tu anak harimau. Dah kamu ayam, yang keluar anak ayam juga. Kalau bapa harimau, maksudnya ibu harimau keluar anak harimau. Ni perumpamaan dia, kata Tok Guru, bahaya. Alhamdulillah. Banyak orang macam ni pengaku. Masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, masuk live, cakap makrifat sikit, orang pakai ikut habis. Orang kata ni ilmu sebenar, ini ilmu sebenar. Tanpa tanya siapa Tok Guru dia, siapa mursyid dia, siapa murabbi dia, ulama mana yang ajak dia, sanad mana dia ambil. Dalam mimpi kita tak terima. Kecuali dia dapat daripada seorang Tok Guru, ulama, murabbi, mursyid, semua dia dapat didik, betul bersih jiwa dia. Ditambah lagi dalam mimpi atau ditambah lagi ilmu laduni daripada Allah, itu tak apa. Basic dah ada. Hak syariat tu dah ada. Ni tiba-tiba cakap makrifat. Okay. Tertipu ramai orang nak. Alhamdulillah minta tadi. Okay. Tengok siapa ngaji, dia ngaji dengan siapa. Okey. Dan tukang-tukang atilik dan tukang-tukang drama dan tukang-tukang nujum dan selain mereka daripada orang-orang sesat. Orang sesat banyak. Banyak orang sesat kata Imam Haddad. Orang sesat ni depa ada Allah uji mereka dengan keluar biasaan. Tapi depa sesat kata Imam Haddad. Jadi betulkan niat kita. Kalau betul-betul hati nak dekat dengan Allah, nak ridha Allah, nak perbaiki hati kita, nak bertemu dengan Allah dan keadaan Allah ridha pada kita, akan jumpa Tok Guru betul. Tapi kalau nak keluar biasaan, nak pelik-pelik, nak zikir dapat pelik-pelik, nak zikir yang luar biasa, jumpa Tok Guru luar biasa tu. Tapi bukan Tok Guru yang bawa kita pada Allah, bawa pada luar biasa, makhluk dunia, kemasyhuran. Tak ada apa. Semua tu habis akan hapus. Contoh dia kata aku nak cari zikir kebai. Jumpa Tok Guru ajak kebai. Allah. Tapi kebai tu kekal ke tak? Mati nanti malaikat tak tanya kamu ada ilmu kebai ke tak? Sama saya dia bagi. Kecuali lah kita masuk kubur ada ilmu kebai, malaikat kata aku tak tibai sebab kebai nak buat tibai. Apa tak ada. Kebai ke tahan ke semua kena. Tahan bermati tak tahan mati, kebai bermati tak kebai mati. Semuanya akan diazab, semuanya akan dipersoalkan nanti di akhirat kalau tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bahaya. Okey ya. Kalau ikut ulama-ulama tasawuf kata mereka karamah itu adalah darah haid bagi para awliya. Apa itu darah haid? Bahan kumbahan tasawuf. Bahan kumbahan. Bahan buangan. Kan kelang, dia bahan buangan tu. Toksik-toksik tu. Yang itulah karamah. Perumpamaan ulama. Maksud siapa yang cari karamah, dia cari bahan kumbahan tasawuf. Sebab karamah ni kebanyakan hanya Allah nak uji para awliya. Tetap mati dengan Allah ke pandang diri. Itu saja. Itu bila dia tetap mati dah, tak ada karamah. Jadi macam orang biasa. Tapi hati dia tu yang ada karamah. Karamah paling besar lah hati istiqamah, hati ingat Allah istiqamah, tak lupa-lupa. Rabi yang tak ada wiyah kata apa? Aku kalau lupa Allah sedetik kafir aku. Maksud kafir lah ilmu tasawuf bukan maksudnya keluar agama Islam. Kafir maksudnya terhijab dengan Allah. Kafir dimaksudkan juga tertutup.
terhijab, tertutup. Maksud dia apa? Jatuh daripada makam yang tinggi pada makam yang rendah. Habislah, dia tak ada makam syuhud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Yang paling besar adalah hati istiqamah ingat Allah tak lupa-lupa, itulah karamah paling besar. Kalau berjalan tahayak, terbang di udara, syaitan boleh buat. Tapi iblis, syaitan boleh tak hati dia lupa Allah? Tak lupa Allah dalam sedetik. Boleh tak iblis buat? Tak boleh. Kerana iblis ingat diri dia. Iblis besarkan diri dia. Ana khairu minhu. Ana aku hebat. Itu iblis. Mana ada Allah dalam hati dia? Mana ada? Kebesaran Allah tak ada. Tapi mana-mana orang yang hati dia penuh kebesaran Allah, dia rasa kedih, dia rasa hina, dia ingat Allah tak betul-betul, itulah karamah paling besar kali. Kenapa? Orang lain tak dapat. Takap jalan tahayak, ahli sihir boleh buat. Tapi ahli sihir boleh tak nak buat nanti dia tak lupa Allah? Tak boleh. Ahli sihir ingat diri dia, ingat duit dia lah, ingat dunia dia lah, ingat pengikut dia lah. Wali-wali ingat Allah tak lupa. Itu karamah paling besar. Al-istiqamah khairu min alfil karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah adalah perkara yang luar biasa di mata kita. Istiqamah tu apa? Hati tak lupa Allah dalam sedetik. Okey ya. Itu bukan mudah nak dapat yang tu. Tu baru betul-betul. Allah selamat. Ada orang nak masuk zikir, nak mengaji yang seorang Tok Guru, nak zikir, nak lihat benda ghaib. Lihat benda ghaib bukan payah, senang je. Tapi nak jadikan hati tu ingat Allah tak lupa tu, yang tu payah. Nak tengok benda ghaib, baca inna a'tayna kal kautsar 1000 kali. Niat nak tengok yang ghaib, nampak terus semua alam ghaib. Takut tak tahan dah pula. Okey ya. Senang saja maksudnya. Tapi nak didik jiwa, nak lawan nafsu, nak bersihkan jiwa, nak betul-betul hati ingat Allah, besarkan Allah, agungkan Allah, bukan biasa-biasa. Siapa dapat itulah betul-betul luar biasa betul-betul. Itu lebih baik pada karamah yang pelik-pelik yang nampak di mata. Itu betul-betul kekasih Allah, wali Allah. Dia kerja di pejabat ke, dia pergi makan roti canai ke, dia jumpa orang ke, duduk di rumah ke, dia ada masalah di rumah tangga ke, duduk dengan isteri ke, duduk dengan anak ke, duduk dengan kawan ke, hati tak lupa Allah. Jasad dengan orang, hati dengan Allah SWT. Itu baru betul-betul wali. Sebab tu tak tahu wali tu siapa. Bukan pakaian, bukan gaya, tak. Bukan cakap pandai. Wali bukan situ ukurannya. Wali ni kita tak tahu. Sebab hati dia tak lupa Allah, tu wali. Itu wali. Senang ingat Allah, susah ingat Allah. Allah SWT. Sebelum PKP ingat Allah, waktu PKP pun ingat Allah. Macam tu. Kes 20,000 pun ingat Allah. Kes 30,000 pun ingat Allah. Kes 15,000 pun ingat Allah. Pandang semua Allah. Tenang, sabar, rida. Itu wali. Okey ya. Allah SWT. Tidak mengeluarkan demikian itu dari keadaannya istidraj dan pakaian luaran kepada keadaan karamah dan bantuan Tuhan, melainkan wujud istiqamah pada orang yang zahir di atasnya, orang yang ianya zahir atasnya. Maksud kata Imam Haddad, itu hanyalah istidraj ataupun dia panggil apa, Allah SWT, luaran saja, nampak macam karamah. Allah SWT. Sebenar-benar kata dia, karamah itu adalah bantuan daripada Allah, yang tanda dia apa? Wujud istiqamah pada diri orang tu. Istiqamah pada zahir dia, ikut perintah Allah. Siapa ikut perintah Allah itu istiqamah, akhlaknya istiqamah, itulah wali. Senang guru kami kata, tanda wali apa? Paling mudah nak tahu tu wali. Walaupun kita tak tahu batin dia ingat Allah, tak ingat Allah, kita boleh tahu zahir dia. Ni kita Imam Haddad, zahir tu dia dapat bantuan Allah, itu baru wali. Maksud dia apa? Akhlak dia tu sentiasa elok. Allah sentiasa jaga akhlak dia, bantu dia, beri kekuatan pada dia untuk sabar, kekuatan dia untuk maafkan orang, kekuatan dia untuk maki orang, tahan tak maki lidah dia. Walaupun orang kata dia, orang maki dia tak maki balik, itulah wali. Orang maki dia tak apalah, Allah, moga Allah beri hidayah dia, itulah wali. Allah SWT. Dia keluar daripada masjid, orang curi kasut dia tak apalah, nak buat macam mana, Allah dah atok dah. Walau mungkin orang tu susah, tak apalah. Itulah wali. Allah SWT. Okey, jadi wali ni apa? Akhlak mulia, itulah wali. Sebab apa? Orang tu bila iman dia betul, ibadat dia betul, akan ada buah. Buah dia apa? Dia dapat akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tu tumbuh daripada iman yang betul. Kalau iman tak betul, ingat Allah pun tak betul, ngaji pun tak betul, zikir pun tak betul, akhlak takkan tumbuh. Sebab tu kadang-kadang mereka ni mendakwa makrifat, akhlak tak baik. Bukan ahli Allah, bukan wali Allah. Cakap saya macam wali. Dia cakap makrifat. Ini masjid-masjid tak ajak makrifat, ustaz-ustaz tak ada makrifat, kata dia. Ini ilmu makrifat, cepat sampai pada Tuhan. Ni lambat semua orang duk ajak tu, lambat aku ajak paling cepat sekali. Nak cepat nak pergi mana sangat ni, nak cepat sangat ni. Ya. Cepatnya kata dia. Kalut-kalut sangat nak cepat ni. Tiba-tiba ada orang naik dalam komen dia. Dia tengah live, orang kata apa? Kamu ni sesat, sembang saja. Kamu pun tak betul. Pakaian kamu pun nampak macam serabut saya. Kamu pun tak ikut mana pun sunnah Nabi SAW. Dia kata apa? Kamu tak sesat, kamu yang sesat. Sebab kamu tak faham macam saya faham. Bukan wali ni, bukan wali. Jauh sangat daripada kehidupan wali.
Apatah lagi daripada kehidupan Nabi. Jauh. Bukan wali. Walaupun Allah senang. Dia cakap daripada Allah senang. Minit pertama sampailah 2 jam semua cerita tentang Allah. Bukan wali. Bukan wali. Bukan wali. Wali ni apa? Contoh dia cakap-cakap tentang Tuhan apa semua, orang komen, kamu sesat. Kamu bukan betul Evan. Dia senyum dia, ya Allah. Semua Allah. Buat makrifat. Semua daripada Allah. Kalaulah orang ni kata aku ni betul, kata aku sesat, aku akan check sesat aku apa. Astaghfirullah, mungkin ada betul juga dia cakap. Kalau tak betul, ya Allah ampunkan dia. Kalau tak betul, dia fitnah aku, ya Allah ampunkan dia. Hidayahkan dia. Aku kan dia nak masuk syurga. Aku nak gembirakan hati Nabi Muhammad, semua nak masuk syurga. Itu baru wali. Itu baru wali. Allah, sesenang amat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia khalifah. Dia masuk dalam masjid. Nak keluar dari masjid, tak perasan ada orang tengah tidur dalam masjid. Kelam. Dia khalifah. Perdana Menteri lah kalau bahasa kita. Tengah berjalan-jalan keluar, dia dengan pembantu dia, khadam dia. Dia tersepak orang dalam masjid. Orang tu kata apa? Dia pun tak tahu kan dia khalifah. Dia kata apa? Oi, buta ke? Lu buta ke? Hang buta ke? Dia kata. Khadam dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, biar saya ambil tindakan pada dia. Tidak ada adab dengan sultan ataupun pemerintah. Menteri. Kena hormatlah protokol ni. Dia husnuzan, dia ni tak nampak aku. Dan dia kata apa? Dia jawab balik, saya tak gila. Dia keluar. Orang kata, wahai Mukminin, ambil dah tindakan. Tidak ada adab dia ni. Dia katakan, dia tanya aku, gila kah? Aku jawab dia, tidak gila. Dia kata buta kah? Aku jawab dia, aku tidak buta. Itu saja. Dia tanya, aku jawab. Itu baru wali. Ni kalau orang kata kat dia, hang tak tahu aku siapa. Aku saya sumpah hang baru hang tahu. Aku ni bukan oleh orang kata aku. Aku ni ada makam lainnya. Sidang kata dia, kalau orang kata aku. 99 orang dah kata aku, semua mati. Hang yang 100 ni, hang kata aku, hang mati juga 100. 100 hang mati. Itu kawali. Kawali. Wali yang dah dikata, dia tak apalah, memang layak dikata pun, aku ni hamba hidang. Semua daripada Tuhan, tak apa. Dia pun akhlak tu, akhlak tu wali. Okay, bukan hanya makrifat, cakap makrifat. Okay, ya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, hadirin wa sallam, alhamdulillah. Lewat lah. Alhamdulillah ada tajaan pada petang ini. Hari ini Jumaat terakhir tahun 1442. Ni petang terakhir Jumaat 1442. Maka perbanyakkan doa pada Allah supaya Allah tutup semua aib kita, kesalahan kita, dosa kita sepanjang tahun. Dan kita doakan tahun yang akan main ni tahun paling barakah, paling terbaik, tahun kemenangan bagi umat Islam. Tahun diangkat segala babak, dilepas segala kesulitan. Kita doa betul-betul ni Jumaat terakhir. Tak jumpa dah Jumaat ni. Tak jumpa dah lepas ni Jumaat 1442. Ni terakhir peluang kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan main ni Jumaat baru, tahun baru dan belum tentu kita akan jumpa tahun baru ni. Gunakan peluang Jumaat terakhir di tahun 1442. Allahumma salli Muhammad. Bila ada tajaan kuliah pada hari ini daripada Nur Suryani Abdul Wahab, Negeri Penyembang, Jertih, Terengganu. Mohon doakan semoga Allah lindungi diri dan keturunan serta mukminin dan mukminat daripada penyakit Covid. Amin. Semoga Allah berlindungan semuanya. Selanjutnya Ummu Wafi dari Johor, mohon Ustaz doakan Allah beri kepada kami istiqamah di jalan Rasulullah agar kami beroleh cinta kepada Allah sebagai tujuan. Amin. Semoga Allah kabulkan. Selanjutnya Nesh dari Selangor, mohon doa ditetapkan iman. Amin. Semoga Allah kabulkan. Selanjutnya Atikah dan Muhammad Fahmi dari Kedah, doakan saya apa saya kebaikan, semoga Allah beri segala kebaikan dunia dan akhirat. Seterusnya mohon doa daripada Husfi Zurah, Johor, mohon doakan ibu bapa kami, adik-beradik kami dan seluruh ahli keluarga kami agar senantiasa dalam rahmat Allah, diselamatkan dari fitnah akhir zaman dan mati dalam husnul khatimah. Amin. Semoga anak-anak kami Raudhah Nurain Hafiz Zulhilmi dan Haris membesar sebagai anak soleh dan solehah menjadi pejuang agama Islam. Amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya Husin Said Muhammad, Johor, mohon Ustaz doakan ahli jemaah mendoakan keluarga saya lebih kurang 15 orang yang dijangkiti COVID-19. Seorang pakcik telah dikobarkan. Mohon didoakan keluarga kami sembuhkan penyakit sakit ini, diberi kuatan untuk ahli keluarga menghadapi dengan penuh keimanan. Amin. Semoga Allah selamatkan semuanya daripada wabak. Semoga Allah beri kesihatan kepada semua ahli keluarga yang dijangkiti COVID. Khususnya Siti Hajar dan suami, anak-anak dari Sungai Petani. Niat sedekah ini untuk arwah Ibu Hajah Mah Dentis Syahidan, arwah ayah Maisa bin Mat, arwah bapa mertua Cik Mei, arwah nenek Sabariah Jariah Rafiah Hasiah. Doakan semoga arwah ditempatkan bersama orang yang beriman saleh, amal saleh. Doakan kami selalu tetapkan iman, sehat dan rahmat ridha Allah. Jadikan anak cucu zuriat keturunan anak saleh salehah, hafiz hafizah, mendapat cinta Allah. Pelihara kami dari penyakit yang bahaya akhir hayat kami, husnul khatimah,
Doakan juga semoga anak perempuan dipertemukan jodoh dengan orang yang soleh, membimbing ke jalan ridha. Amin. Semoga Allah temukan jodoh dan Allah beri kemudahan, beri kesolehan kepada semuanya. Khususnya Syaridah Shah dan Syafiqah Samad daripada Ampang dikurniakan makrifat, semoga dikurniakan makrifat, dikurniakan husnul khatimah, dapat syafaat, diampun dosa, cintai Allah Rasul, dilindungi dan selamat daripada fitnah akhir zaman, dikurniakan istiqamah. Amin. Semoga Allah kurniakan semuanya. Senyap hamba Allah pada Bangi Selangor, doakan kami semoga dikurniakan ridha Allah, syurga, firdaus dan husnul khatimah. Amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya hamba Allah pada Lahad Datu Sabah, mohon diberikan kesembuhan, semoga Allah beri kesembuhan yang segera. Seterusnya Akmal Fahim bin Fakhruzi, Kepala Batas Kedah, doakan moga kabulkan hajat, beri kuatan tabah hadapi ujian, semoga Allah bersihkan hati, kurniakan makrifat, diberikan kebaikan di akhirat, dapat ridha, kasih sayang, selamat dari fitnah akhir zaman. Amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya hamba Allah dari Sarawak, doakan husnul khatimah, cepat sembuh dari penyakit, diberikan kekuatan, kesabaran hadapi ujian, diampunkan dosa-dosa dan dimudahkan perkahwinan dengan tunang, dan diberi hidayah pada semua keluarga. Amin. Seterusnya Balkis keluarga Kuala Lumpur, doakan akan nasib Muhammad Imtiaz, limpahkan taufik hidayah mendengar Allah dan Rasul serta saya dan keluarga saya sihat tubuh badan untuk mengerjakan taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Seterusnya Sarah Alisha Zulhilmi, Seremban, Negeri Sembilan, sempena ulang tahun, semoga menjadi anak yang baik kepada orang tuanya, jadi anak yang solehah, diberkati umurnya dalam taat kepada Allah. Amin. Seterusnya Sawiyah binti Ma'ali dari Nilai, Negeri Sembilan, doakan semoga saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Amin. Semoga Allah kurniakan. Seterusnya Nur Suryati Mas Ayu Muhammad Nur keluarga Selangor, mohon Allah, doa Allah beri hidayah dan tunjuk di sisinya buat diri, adik keluarga, rakan muslim-muslimat umat Nabi Muhammad. Seterusnya diberi peluang melihat Rasulullah, dapat syafaat. Amin. Dikurniakan ilmu manfaat, ilmu yang benar, ilmu yang berkat. Amin. Selamat dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, dikurniakan jodoh yang soleh, beriman, yang soleh membimbing. Semoga Allah limpahkan kurnia rahmat, perlindungan seluruh umat Nabi Muhammad menghadapi ujian pada hari. Amin. Semoga Allah kurniakan kesihatan buat diri, seluruh ahli keluarga, rakan dan semua muslimin muslimat. Semoga Allah memudahkan urusan ustaz dalam menyampaikan dakwah, dan semoga diberi berkati dan ustaz dan pelajar di madrasah. Amin. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat. Seterusnya Muhammad Zain bin Ahmad Abidah Haji Ahwang, Siti Nadirah bin Muhammad Zain daripada Selangor, semoga Allah beri keberkatan dalam ilmu yang bermanfaat, umur dalam ketaatan, rezeki yang halal. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Daripada Cikgu Rizal, Taman Kristal, Sungai Petani, hadiahkan pahala tajaan doa ini pada ibu bapa dan ahli keluarga. Doa semoga Allah mengabulkan segala doa dan dipun yang dipun oleh Ustaz. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Saya Najihah Abdul Jalil daripada Selangor, dijauhkan dari wabak Covid, doakan jodoh dengan orang yang beriman. Amin. Semoga Allah mudahkan. Seterusnya Dermawan Man daripada Ipoh, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, doakan makcik saudara Ustaz, doakan buat diri Ustaz dan keluarga Ustaz seperti mana. Semoga Allah beri yang terbaik bagi kita semua. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa almarhum suami makcik, dan semoga Allah menyembuhkan anak, menantu dan cucu makcik yang diuji dengan positif Covid. Semoga Allah angkat segala wabak, beri kesihatan kepada semua yang terjangkit dengan wabak. Seterusnya Farizah binti Ishaq, Puncak Alam, Selangor, semoga Allah kurniakan terbaik dari sisinya buat kami semua. Amin. Semoga Allah yang terbaik. Seterusnya hamba Allah dari Kota Baru, Kelantan, semoga saya dan Luqman Marwan bin Muhammad Zahir, sekeluarga Suhana binti Hashim, sekeluarga dikurniakan kesembuhan dari Covid. Semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah di dunia akhirat, dikurniakan kesembuhan, kesihatan zahir batin. Amin. Seterusnya hamba Allah Kota Kinabalu, Sabah, tolong doakan saya sihat, doakan saya suami dikurniakan zuriat menjadi wali Allah. Amin. Semoga Allah kabulkan niat-niat itu. Seterusnya hamba Allah daripada Bandar Baru, Salak Tinggi, Sepang, doakan saya dipermudahkan urusan pencen, urusan kami sebagai berkaitan urusan dunia dan akhirat, diampunkan dosa, meninggal husnul khatimah. Amin. Seterusnya Ustaz Ahmad Akmal Rusyidi bin Akram Zaki, Bandar Baru, Bangi, minta doakan agar keluarga kami seluruh umat Islam dapat keridaan, keberkatan, rezeki, rahmat, makrifah kepada Allah, taufik menuntut ilmu, mengamalkan sembahyang hidup, mendapat husnul khatimah. Amin. Seterusnya Rabiantun Adawiyah binti Omar, sekeluarga, anak Bukit Kedah, pahala dihadiahkan buat kedua arwah ibu dan ayah, mohon doakan agar dijauhkan pada wabak Covid sedang melanda sekarang. Maka semua yang telah jangkiti Covid agar diberi kesembuhan. Amin. Seterusnya Fatimah dari Kajang, mohon doakan anak-anak menjadi soleh, solehah, semoga menjadi keluarga selalu mendapat lindungan, selamat dari fitnah dajjal. Amin. Seterusnya Siti Hajar binti Mukhtar, semoga Allah sebagai Selangor, semoga Allah beri, semoga abah saya dan seluruh ahli keluarga dalam lindungan serta rahmat Allah. Amin. Minyak Izani daripada Perlis, doakan saya keluarga keturunan berjiran Rasulullah di akhirat. Amin. Semoga Allah beri
hajat-hajat ni. Khususnya Siti Aisyah bila Changlun, Kedah. Semua doakan semoga saya dalam rahmat Allah, ridha, mendapat petunjuk dan hidayah, dimakbulkan hajat, doa yang baik, semoga anak dapat tawaran ke universiti yang dikehendaki. Amin. Semoga Allah permudahkan semuanya. Yang seterusnya wakaf kitab daripada Puan Roziah Kajang. Semoga Allah ampunkan dosa semua umat Islam yang masih hidup, terutama arwah suami Syamsuddin Saleh, arwah ibu ayah dan arwah ibu dan ayah mertua. Semoga kita semua dalam bimbingannya, pelihara dan jagaannya. Semoga Allah beri kesembuhan keadaan kepada pesakit, yang angkat segala penderitaan umat, kekuatan iman dan kena husnul khatimah. Amin. Seterusnya saya Umi Nadirah Amir Hamzah dari Sungai Tani Kedah. Mohon doakan saya, anak, suami dan seluruh keluarga terhindar dari fitnah akhir zaman, mati husnul khatimah, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, mengenal Allah dan syuhud padanya. Amin. Semoga Allah kabulkan semua hajat. Allah membuka rezeki zahir batin. Allah selamatkan semua penaja kita daripada segala wabak musibah tidak ada akhirat. Allah dekatkan mereka dengan Allah dan Rasul, dapat hubungan khusus dengan Allah Rasul, makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah tutup akhir Jumaat pada tahun 1442 ini kepada kita semua sebagai penutup yang terbaik, penutup yang sebaik-baik penutup yang penuh barakah, dikabulkan segala hajat. Semoga Allah jadikan Jumaat terakhir ini menjadi saksi nanti di akhirat. Kita tutup Jumaat akhir kita dengan yang terbaik, dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, dengan munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga tahun yang akan mai ini tahun kemenangan umat Islam, tahun yang barakah, tahun yang datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.